Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang bersama-sama kami pada hari ini. Saya perkenalkan diri saya, Ratna Syairah binti Kamaluddin, Pengarah Eksekutif Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia IBIM. Dan pada hari ini, webinar ini yang bertajuk Tangani Masalah Keuangan, Bantuan Sentiasa Tersedia dibawakan oleh Financial Education Network sempena Bulan Literasi Keuangan yang bertujuan untuk memberi panduan dan pendidikan keuangan bagi membantu individu menguruskan keuangan mereka dengan baik, terutamanya di dalam waktu yang sukar ini. Dan bersama-sama saya adalah 3 panel, 3 jejaka yang saya hormati. Yang pertama adalah Encik Nur Rafiz bin Nazri, Pengarah Jabatan Link dan Pejabat Bank Negara Malaysia. Selamat datang Encik Nur Rafiz. Encik Mansur Kesot, Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan dan Khidmat Pelanggan AKPK. Assalamualaikum Encik Mansur. Dan yang ketiga Encik Nur Zuriman bin Zulkafli, Alumni Program Pengurusan Kredit AKPK. Selamat datang Encik Nur Zuriman. Jadi kita semua dah bersedia ya untuk kita mengulas tajuk pada hari ini, Tangani Masalah Keuangan dan Bantuan Sentiasa Tersedia. Ya, sebelum kita mulakan, saya ingin memberi sedikit pengenalan lah. Kita telah pun mengalami dan menghadapi situasi pandemik COVID-19 daripada tahun lepas lagi. Ya. Dah hampir 2 tahun kita hidup bersama-sama dengan COVID-19 dan banyak norma-norma lama yang telah bertukar kepada norma-norma baru. Dan apa yang lebih memberi kesan kepada kita adalah tentang individu yang terkesan dari segi kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan dan mereka mengalami masalah untuk menguruskan keuangan mereka. Everybody struggle ya sebab perkara ini datang dengan tiba-tiba, tiada persediaan yang dilakukan. Namun begitu kita pun dah melihat kerajaan serta institusi-institusi berkaitan, terutama institusi perbankan dan Bank Negara Malaysia AKPK banyak menyediakan saluran-saluran dan perkhidmatan-perkhidmatan untuk bantuan kepada mereka-mereka yang terkesan. Jadi saya ada beberapa soalan lah untuk ni dan saya ingin bertanyakan pertama sekali kepada Encik Mansur ya, yang merupakan Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan dan Khidmat Pelanggan AKPK. Ya, soalan saya, kenapa ya kita perlunya seseorang itu mendapatkan bantuan awal ketika menghadapi masalah dari segi keuangan? Silakan Encik Mansur. Terima kasih Puan Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat panel saya, Encik Nur Rafiz, Encik Nur Zuriman dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Baik, soalannya oleh Puan Ratna tadi adalah berkenaan dengan mengapa perlu mendapatkan bantuan awal. Ini sebenarnya mengingatkan saya Puan Ratna kepada satu kisah beberapa tahun lalu lah, di mana seorang pelanggan, ini bukan Encik Nur Zuriman ni, ada seorang pelanggan pernah datang ke AKPK. Saya ingat lagi masa tu pada hari Jumaat petang, ada seorang pakcik datang membawa masalah rumah sebab rumahnya hampir dilelong. Dan rumah tarikh lelong dia pula adalah pada hari Isnin berikutnya. Jadi bayangkan dia datang pada hari Jumaat, tarikh lelong ditetapkan pada hari Isnin. Sebesar mana semangat kita nak membantu pelanggan ni, masa tidak mengizinkan kita untuk membantu sebenarnya. Sebenarnya apabila kita berhubung dengan bank pun sebenarnya cuba untuk membantu. Tapi sekali lagi masa tidak mengizinkan. Jadi itulah pakcik itu pun sebenarnya membuat saya berfikir sebenarnya hari Sabtu Ahad apa agaknya perasaan dia mengenangkan rumah nak dilelong pada hari Isnin. Saya bawa contoh ni disebabkan kebiasaan di AKPK bila bercakap berkenaan dengan masalah keuangan dia selalunya dikaitkan dengan masalah hutang. Dan contoh yang saya bagi tadi mungkin agak drastik tapi dia memang kadang-kadang berlaku di AKPK. Dan memang masalah keuangan ni boleh boleh mengubah gaya hidup seseorang. Dia boleh menyebabkan perubahan gaya hidup yang agak drastik. Dia bukan saja akan mempengaruhi individu tersebut, tapi dia akan mempengaruhi individu di sekelilingnya. Jadi kalau kita tengok AKPK pun pernah membuat satu survey di kalangan kita punya pelanggan-pelanggan yang datang yang menghadapi masalah keuangan tentang punca
mengapa mereka berada di dalam masalah keuangan ni. Dan kalau saya boleh membuat rumusan, dia terbagi kepada dua. Nombor satu, memang betul seperti mana Puan Ratna maklumkan tadi, adalah disebabkan faktor luar jangka. Contohnya macam keadaan sekarang ni lah, apabila dunia dilanda pandemik COVID-19, maka ada setengah daripada mereka kehilangan pekerjaan, ada yang kurang pendapatan berkurang. Dulu mungkin suami isteri bekerja, sekarang mungkin salah seorang dah kehilangan kerja. Selain daripada itu mungkin tekanan kos sara hidup disebabkan pendapatan yang berkurang. Dan lain-lain daripada faktor luar jangka ni mungkin perniagaan yang tidak lagi berdaya maju contohnya pun ada. Dan kita tak boleh menolak kemungkinan ada setengah individu mungkin menghadapi masalah kewangan disebabkan menanggung kos perubatan yang tinggi. Kan tiba-tiba menanggung kos perubatan yang tinggi. Dan selain daripada itu mungkin bencana alam, banjir, kemalangan dan sebagainya. Jadi itu adalah faktor luar jangka. Faktor kedua pula, ini agak menarik. Ini yang faktor luar jangka tadi merangkumi lebih kurang 60% daripada individu yang menjalani survey kita. Manakala 40% mengatakan mereka menghadapi tekanan ataupun masalah keuangan disebabkan pengurusan keuangan yang lemah ataupun tiada pengurusan keuangan langsung lah kalau saya boleh kata. Jadi di sini kurang kesedaran untuk menguruskan keuangan, tiada simpanan. Kan kita selalu menekankan bila bercakap pengurusan keuangan mesti ada simpanan. Di AKPK kita selalu berpesan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan kita perlu diguna untuk simpanan. Terutama untuk kecemasan lah. Sebab kalau tiada simpanan bermakna setiap kali ada kecemasan kita akan bergantung pada hutang. Kan? Bila cemas dia guna kad kredit. Bila cemas dia guna kad kredit. Selain daripada itu mungkin membiayai kehendak untuk gaya hidup. Pendapatan kita ni memang terhad, sepatutnya kita guna untuk keperluan. Tapi selalunya kita punya kehendak tu banyak. Kita punya kehendak itu tidak terbatas. Jadi apabila kehendak kita tidak terbatas dan sumber pendapatan kita terhad, kita selalunya akan menggunakan hutang untuk membiayai kita punya kehendak. Sebab tu pengetahuan keuangan penting dan sebab itulah kita selalu berkata mencegah itu lebih baik daripada mengubati, kan? Sebab tu di AKPK seperti mana Puan Ratna maklumkan tadi disediakan pendidikan keuangan untuk menyemai pengurusan keuangan berhemat di kalangan rakyat Malaysia. Keupayaan menguruskan keuangan yang baik akan membantu peminjam membuat keputusan yang betul dan terhindar daripada masalah. Baik Puan Ratna. Okey, terima kasih Cik Mansur, satu penjelasan yang baik ya. Jadi kita dapat melihat bahawa bantuan pengesanan awal dan mendapatkan bantuan awal ini penting untuk individu-individu. Tak kiralah masa sebelum terkesan pun kita dah kena sentiasa bersedia memahami bagaimana cara terbaik dalam pengurusan keuangan supaya bila tiba waktu-waktu yang sukar ini kita tidaklah orang kata apa, kita dapat mengawal lah, kita dapat bendung apa yang permasalahan yang akan datang. Sebab financial ni kalau tak diuruskan dengan baik memang merungsingkan, ya, tak kira lah siapa pun. Jadi terima kasih Cik Mansur. Saya nak tanya pada Cik Nur Hafiz. Cik Nur Hafiz, Pengarah Jabatan Link dan Pejabat Bank Negara Malaysia, tentunya banyak berkomunikasi dengan publik ya, dengan pihak umum dan juga mendapat email-email ataupun aduan-aduan daripada pelanggan. Tentunya Cik Hafiz juga boleh berkongsi dengan kita pada hari ini mengapa kita perlu untuk mendapatkan bantuan awal ketika menghadapi masalah dari segi keuangan. Silakan Cik Hafiz. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Moderator, ahli-ahli panel dan juga kepada viewers semualah. Okay, sebenarnya dari sebelum pandemik COVID-19 ni pun, Bank Negara memang sentiasa menyarankan agar semua pengguna keuangan mendapatkan bantuan awal sekiranya menghadapi masalah keuangan. Secara pendeknya,
kepentingan dia ni ialah untuk membendung masalah keuangan tersebut menjadi tidak terkawal. Sebab itu yang kita tak nak. Kita nak bendungkan dia daripada awal, sebab kalau dia dah jadi tak terkawal, akhirnya akan memberi kesan buruk kepada kesejahteraan seseorang itulah secara menyeluruh. Bukan dia saja, mungkin ahli keluarga dia dan orang-orang terdekat dia pun akan kena tempiasnya. So itulah pentingnya kita nak dapatkan bantuan awal. Tetapi apa yang saya nampak dalam masyarakat kita secara amnya, memang kita ni macam agak keberatan lah untuk berhubung dan berbincang dengan bank masing-masing daripada awal ni. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin ada stigma ke, ada rasa malu ke kalau orang lain tahu macam kita ni ada masalah keuangan kan. Macam contoh yang Cik Mansur cakap tadi, kami dekat link ni pun banyak menerima aduan pasal rumah nak kena lelong, lagi 2-3 hari nak kena lelong pun baru datang bank negara, baru datang dekat link, kereta nak kena tarik, dan rumah tu pula dengan kisah-kisah macam rumah tu lah satu-satunya tempat mereka dan keluarga mereka tu berteduh, kereta tu pula lah satu-satunya aset yang digunakan untuk menjana pendapatan, nak pergi kerja, mungkin yang bawa Grab kan. Jadi inilah kesan buruk yang saya katakan tadi. Kalau rumah dah kena lelong, nanti keluarga nak duduk kat mana, nak berteduh kat mana. Kereta dah kena tarik, nak bekerja macam mana. Jadi benda-benda macam inilah yang pentingnya kita perlu mendapatkan bantuan awal. Selalunya bila dah sampai ke tahap tindakan undang-undang dan mahkamah telah diambil oleh bank, tak banyaklah yang kami pun dapat bantu. Sebab ialah proses undang-undang kita harus hormati kan. Sebagai rakyat Malaysia, rukun negara, kita kena patuh pada undang-undang lah. Jadi sepatutnya bila seseorang itu telah nampak tanda-tanda akan menghadapi masalah kewangan, seharusnya dia terus menghubungi dan berbincang dengan pihak bank. Contoh tanda-tanda yang biasanya kita semua boleh sedar lah. Kalau macam katalah kita dapat notis kena berhenti kerja ataupun kena potong gaji, tak ada allowance ataupun kita tak boleh buat OT dah in the future. So benda-benda macam tu kita dah tahu dari awal, dan kita pula macam tak dapat nak cari kerja baru ataupun tak nampak jalan macam mana nak tambah pendapatan kan. So itu semua tu tanda-tanda lah tu. Jadi satu lagi macam yang Cik Mansur cakap tadi, sakit kritikal kan. Kalau kita dah kena diagnose, dapat sakit kritikal dan memerlukan perbelanjaan yang besar untuk khidmat kesihatan di masa depan, itu pun satu tanda-tanda. Terutamanya kalau kita tak ada insurans yang cover penyakit tersebut lah. Jadi untuk pengetahuan semua bank di Malaysia ni ada Customer Resolution Unit atau CRU yang sentiasa bersedia untuk berbincang tentang sebarang masalah yang dihadapi oleh pengguna mereka. Jadi secara ringkasnya saya ingin menekankan bahawa sangat pentinglah untuk kita mendapatkan bantuan awal. Apabila kita telah mula nampak tanda-tanda, kita akan menghadapi masalah kewangan tu. Dan dia punya mesej satu je, bantuan memang sentiasa tersedia. Terdapat pelbagai saluran yang sedia ada untuk mendapatkan nasihat dan bantuan bagi pengguna membina semula kehidupan. Itulah respon saya, Puan Moderator. Terima kasih Cik Nur Hafiz. Ya, betul sangat kalau kita dah rasa ada bakal tanda-tanda yang bakal menyebabkan pendapatan kita akan terjejas semasa akan datang, kita kena cepat-cepatlah mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak yang tertentu ya. Kita kena tangani masalah keuangan kita dan kita kena faham bahawa bantuan sentiasa tersedia. Saya tertarik dengan Cik Nur Hafiz cakap tadi, takut nak jumpa bank. Kalau dah ada masalah, kadang-kadang dia memang tak nak jumpa bank. That is what is happening now. Yang mana ramai yang dia tak nak jumpa bank bila ada masalah kerana mungkin dia ada rasa bank ni kalau saya jumpa dia akan suruh saya bayar penuh. Ya, tapi dia tak pernah cuba untuk berjumpa, tak pernah jumpa untuk berbincang dan bagi tahu exactly apa permasalahan dia. Ada juga yang pergi ke pihak ketiga. Saya juga mengambil kesempatan untuk memberitahu kepada pihak umum kalau ada masalah dengan urusan perbankan, jangan pergi ke pihak ketiga. Siapa pun pihak ketiga tu yang kata dia boleh bantu, sebab
berkemungkinan besar, dan saya rasa betul lah bank tidak akan melayan. Bukan dia tak nak layan kita sebagai pelanggan dia tak nak layan pihak ketiga. Kerana ada akta-akta yang mereka kena patuhi, akta PDPA semua tu kan. Jadi kita jangan, kita pergi sendirilah kepada bank untuk kita tanyakan bagaimana kita nak selesaikan, apa solusi daripada bank. Ya, dan saya juga yakin bahawa perkara ni sepanjang pandemik ni pihak pelanggan bank telah pun faham. Sebab they have to respond to the bank sekarang ni ya, kalau dia ada masalah untuk mendapatkan moratorium, penangguhan bayaran, restructure, reschedule dan segalanya. Dan nampak kesan bahawa pihak bank memang membantu, dan pihak AKPK juga sedia untuk memberi khidmat mereka kepada pelanggan-pelanggan yang memerlukan. Okey, terima kasih. Saya nak menjemput pula Cik Nur Zuriman Zulkafli. Yang ni memang very special kerana beliau merupakan alumni kepada program pengurusan kredit AKPK. Saya berterima kasih, pihak kami berterima kasih kepada Cik Nur Zuriman kerana sudi nak berkongsi pengalaman ni, pengalaman yang mahal. Ya, tapi dia sudi berkongsi, dan macam Cik Nur Hafiz kata tadi, mungkin ada yang segan, ada yang malu dalam keadaan situasi ini, tapi Cik Nur Zuriman telah menunjukkan kita tak perlu malu, tak perlu segan sebab kita yang menghadapinya. Jadi Cik Nur Zuriman mungkin boleh berkongsi keperluan untuk pelanggan yang terkesan mendapatkan bantuan awal bila mereka menghadapi masalah dari segi keuangan. Saya jemput Cik Nur Zuriman. Terima kasih kepada Puan Moderator, dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada para panelis lain dan juga para penonton sekalian. Itulah dia, berdasarkan soalan yang dikemukakan pada awal tadi oleh Puan Moderator. Kenapa pentingnya ketika waktu awal untuk kita bertindak tu? Berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Ketika waktu awal, sebagai contoh macam Cik Nur Hafiz pun tadi ada bagi beberapa senario, indikator, contohnya mendapat notis pemberhentian kerja, mendapat surat pengurangan gaji, atau contohnya pengurangan allowance, tidak boleh OT, atau mungkin beberapa lagi faktor-faktor lain. Jadi dikala kita mendapat tu, jadi maknanya kita masih lagi mampu, maksud saya mengatur langkah, kerana banyak lagi langkah ke hadapan untuk kita hadapi cabaran keuangan yang akan mendatang ni. Kalau kita just biar dia berlalu aja tanpa buat apa-apa, benda ni akan semakin membesar dan masalah tu akan menjadi merebak. Tapi contohnya, sebagai contoh, kalau kita ada masalah dan lebih awal lagi kita contohnya berjumpa dengan pihak bank atau mungkin terus dengan pihak AKPK. Jadi kita boleh mengatur perancangan untuk masa depan. Kita boleh ajukan, okey, kemampuan saya banyak ini, sekian-sekian. Komitmen saya banyak ini. Jadi insya-Allah dengan langkah-langkah awal ni, kita boleh, orang kata, stay afloat. Kalau tidak, yang kita khawatir, kalau kita tak bertindak, walaupun kita dah dapat tahu lebih awal, nanti itu yang boleh menyebabkan kita, orang kata, macam drowning. Kita boleh lemah pasal kita terhimpit. Komitmen perlu dibayar. Kemudian panggilan telefon, email, SMS, semua itu akan membuat kita runsing. Tapi kalau kita buat langkah lebih awal, insya-Allah dengan buat langkah lebih awal tu, semuanya lebih, orang kata, kita lebih in control. Kita boleh nampak lagi, okey, di masa depan inilah apa aku perlu buat, ini apa. Jadi dengan cara begitu kita merancang lebih awal. Jadi bila kita merancang, insya-Allah kita akan lebih terurus untuk hadapi masa depan. Itu pun saya bercakap berdasarkan apa yang telah saya alami lah. Maknanya katanya saya dulu pun kuatir-kuatir juga kan. Ini kita bercakap 10 tahun dulu lah, lebih 10 tahun dulu lah. Di kala mana orang pun kata AKPK ni masa tu pun masih baru. Betul, saya pun mula takut juga. Tapi kita dah, saya ada kawan-kawan saya bagi galakan, kata, jangan takut, AKPK di sini untuk membantu apa semua. Jadi alhamdulillah, saya pun pergi beberapa sesi dengan AKPK. Jadi saya pun faham akan komitmen yang daripada pihak saya dan apakah AKPK akan bantu. Dan alhamdulillah saya telah menguruskan bagi saya masalah saya dengan baik, dan terima kasihlah kepada AKPK yang telah banyak membantu saya.
Itulah dia. Terima kasih Puan Ratna. Baik, Cik Nur Zuriman, saya dengar pun macam ada goosebumps sikit ya, sebab kita tak tahu bila kita berhadapan dengan masalah keuangan ni, memang macam saya cakap tadi, dia satu perkara yang sangat merunsingkan. Follow up daripada bank, kita dapat panggilan nombor-nombor yang kita tak dikenali, tapi kita tahu tu adalah daripada pihak bank bertanyakan bila kita nak bayar. So jika kita tidak mengambil langkah awal, perkara ni akan lebih teruk di masa hadapan. Perkataan masa hadapan tu sebenarnya kadang-kadang we try to kita just tidak mahu melihat masa depan tu. Jadi kita tak apalah, tak payah bayar dululah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan akhirnya benda tu bertimpa-timpa. Dan dia mempengaruhi kehidupan kita, isteri, suami, anak-anak, keluarga, dan lama-kelamaan ia akan menjadi satu masalah yang sangat berat. Bukan hanya untuk kita tapi terjejas satu keluarga dan bermulalah episod-episod lain. Jadi perkara hutang ni tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan alhamdulillah Cik Nur Zuriman telah pun bersama dengan AKPK a few sessions dan faham apa komitmen dari Cik Nur Zuriman sendiri dan juga bantuan daripada AKPK, jadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi sangat baiklah perkongsian tu dan saya tak sabar nak tanya nanti lagi. Dan sekali lagi ya tuan-tuan, puan-puan yang menonton webinar ini dijalankan sempena Bulan Literasi Keuangan oleh Financial Education Network dan bertujuan untuk membantu dan memberi bimbingan pendidikan kepada individu dalam menghadapi waktu-waktu sukar dari segi keuangan ni. Jadi kita telah pun habis soalan pertama kita. Terima kasih semua panel. Jadi ingat ya, kita kena mendapatkan bantuan awal supaya masalah ini dapat dikawal. Kita bukanlah nak bendung masalah ni, kita nak lepaskan masalah ni, kita nak kawal dan supaya masa depan menjadi lebih baik. Dia tak adalah call-call bila nak bayar, memang merunsingkan kalau kita dapat panggilan macam tu. Jadi saya nak terus kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua saya special untuk Cik Nur Rafiz. Tentunya Cik Nur Rafiz telah boleh menjawab dengan baik ni, nak mengulas peranan Bank Negara Malaysia dalam membantu pengguna menghadapi masalah keuangan. Jadi Cik Nur Rafiz, silakan. Okey, macam Puan Moderator cakap tadilah, saya pengarah Jabatan Link. So Jabatan Link ni sebenarnya berfungsi sebagai pusat khidmat nasihat lah bagi pengguna keuangan dalam memberikan maklumat yang jelas dan tepat, antaranya berkenaan SECRIS, bantuan-bantuan lain berkaitan keuangan yang diberikan oleh Bank Negara sendiri ataupun oleh kerajaan. Contohnya Bank Negara ada menyediakan tabung-tabung khas untuk membantu pengguna keuangan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana lah. Contohnya kemudahan semua sektor ekonomi, all economic sector EES, otomasi dan digital, agro makanan dan perusahaan mikro. Kelulusan pembiayaan tabung-tabung tersebut adalah tertakluk kepada syarat kelayakan kemudahan pembiayaan dan penilaian oleh institusi yang berkaitan lah, sebab Bank Negara cuma sediakan dana je, tabung je. Dia punya urusan nak buat loan dia apa semua tu kepada kita berikan kepada institusi keuangan yang menyertai program-program tersebut lah. Bank Negara Malaysia juga sentiasa memastikan institusi keuangan memberikan bantuan yang berkesesuaian dengan keadaan keuangan yang berkaitan. Dan kami juga berusaha untuk memberi kesedaran tentang bantuan yang sedia ada melalui pendidikan keuangan. Contohnya Bulan Literasi Keuangan ni lah, FLM ni, webinar ni sendiri. Ni pun salah satu caralah Bank Negara berusaha untuk memberikan kesedaran kepada semua pengguna-pengguna keuangan di Malaysia. Tadi pun saya ada cakap pasal semua bank di Malaysia ada Customer Resolution Unit atau CRU kan. So sekiranya anda tak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh CRU dan tak dapat capai kata sepakat lah dengan bank anda boleh sama ada pergi ke Ombudsman for Financial Services atau OFS, atau datanglah ke BNM Telelink, BNM Link, ataupun boleh call our Telelink lah.
Tapi seperti yang saya katakan mula-mula tadilah, walau apa sekalipun, nak pergi ke saluran mana sekalipun, pergilah awal. Jangan tunggu hingga saat akhir. Nampak aja ada tanda-tanda anda akan menghadapi masalah kewangan, sila pergi segera. Semua saluran-saluran ini sentiasa menunggu kedatangan anda lah untuk berbincang elok-elok lah, untuk memastikan masalah ini dapat dikawal daripada awal. Jadi kalau betul-betul nak jawab soalan lah, peranan Bank Negara dalam membantu pengguna menghadapi masalah kewangan. Sebenarnya Bank Negara berusaha untuk memastikan pengguna tidak menghadapi masalah kewangan yang serius. Maknanya dari awal lagi kita cuba bantu. Supaya dapat bantuan awal ni. Itu yang penting. Itulah tajuk utama webinar kita hari ni kan, bantuan awal. So itulah dia yang sebenarnya peranan Bank Negara ni. Tapi ialah ada yang akan menghadapi masalah kewangan atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan dan tak dapat mencapai kata sepakat dengan bank masing-masing, hubungilah kami. Hubungilah BNM Link, telefonlah Telilink ataupun boleh submit melalui web form kami, melalui e-link, dan bantuan memang sentiasa tersedia. Itu mesej utamanya. Jangan tunggu hingga saat akhir. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Cik Nur Hafiz. Okey, jadi memang banyak peranan Bank Negara Malaysia dan especially Link itself, satu jabatan yang menerima aduan-aduan, menyebarkan kesedaran, memberikan informasi-informasi, dan saya juga melihat Bank Negara Malaysia juga aktif di media sosial, terutama di waktu-waktu ini untuk memberikan informasi dan maklumat berkaitan bantuan yang diberikan, dan ia amat berguna. Dan Cik Rafiz, sedikit dari berkenaan Link, dia ada di beberapa negeri sebagai dia punya chapters kan? Mungkin Cik Rafiz boleh bagi tahu? Betul. Sebab tu nama jabatan ni Jabatan Link dan Pejabat Bank Negara Malaysia, Pejabat BNN. Sebab kami ada di Pulau Pinang, di Terengganu, di Kuala Terengganu, di Johor Bahru, Kuching untuk Sarawak, dan Kota Kinabalu di Sabah. Semuanya ada 5 pejabat bank negara yang lain lah selain daripada HQ ni. Jadi boleh lihat dia ada di mana-mana. Jadi kalau para pelanggan memerlukan bantuan, boleh ke pejabat Link, boleh tengok di media sosial, di website Bank Negara untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Link dan bagaimana untuk menghubungi mereka. InsyaAllah semua persoalan akan cuba untuk dibantu. Nak kata selesaikan tu bukan di pihak Link lah, dia akan bekerjasama dengan pihak bank untuk menyelesaikan urusan yang dihadapi oleh pelanggan. So terima kasih Cik Rafiz. Saya pun dapat ilmu baru, banyak sharing session ni sangat bagus, dan terutamanya kepada para penonton yang bersama-sama kita pada hari ini. Tangani masalah kewangan, bantuan sentiasa tersedia. Tajuk webinar kita pada hari ini diharapnya dapat membuka minda sedikit macam okey, saya ada masalah, saya boleh buat macam ni, saya boleh buat macam tu, saya boleh hubungi AKPK, boleh hubungi bank, boleh hubungi Bank Negara. Banyak saluran, channels yang ada untuk membantu para pelanggan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan soalan saya yang seterusnya, soalan saya yang ketiga, dan soalan ini saya nak tujukan kepada Cik Mansor, Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan dan Pelanggan dan Khidmat Pelanggan AKPK. Cik Mansor ni dah experience dah lama di AKPK, dan mungkin boleh berkongsi dengan kita tanda-tanda awal. Bagaimana kita dapat melihat tanda-tanda awal seseorang itu bakal atau sedang menghadapi masalah keuangan. Apakah langkah-langkah yang perlu mereka ambil, dan apakah peranan AKPK dalam membantu pengguna menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi. Sebabnya kadang-kadang kita, macam kita cerita, the panels dah share tadi, kadang-kadang kita tak sedar. Tetapi bagi yang tak sedar tu, dia tahu tapi dia macam buat-buat tak tahu. Lain dengan Cik Nur Zuriman, dia tahu dan dia ambil langkah yang betul untuk membantu diri beliau untuk menghadapi masalah ni. Jadi Cik Mansor boleh kongsi macam mana kita nak kenal pasti tanda-tanda seseorang itu bakal atau sedang menghadapi masalah kewangan? Baik, terima kasih sekali lagi Puan Ratna.
seperti mana yang telah dibincangkan tadi dan Cik Zuriman pun tadi ada maklumkan, dan seperti mana survey yang kita telah buat di AKPK, faktor utama masalah keuangan adalah faktor luar jangka. Jadi masalah kehilangan pekerjaan dan pendek kata masalah yang boleh melibatkan gangguan ke atas keuangan lah. Jadi kalau ada tanda-tanda sebegini, bermakna ini adalah petanda yang paling awal untuk mendapatkan bantuan. So itu tanda-tanda bakal menghadapi masalah keuangan. Macam mana pula tanda-tanda bila dah berada dalam masalah keuangan? Kebiasaannya apabila seorang berada dalam masalah keuangan, nombor satu sudah tentu dia akan mengalami kesempitan aliran tunai lah. Dan kesempitan aliran tunai ini kebiasaannya dia akan mengubah gaya hidup lah sedikit sebanyak. Kalau kesempitan aliran tunai dah datang tapi gaya hidup tak bertukar, bermakna masalah akan menjadi lebih besar lah dekat situ. Dan petanda kedua, sekiranya ada masalah, ada pinjaman, maka pembayaran balik pinjaman akan mula bermasalah, kan. Dan tapi sebelum tu mungkin individu ini akan menggunakan kad kredit terlebih dahulu untuk menyara kehidupan dia. Bermakna bertambah parah lagi lah kalau gaya hidup sama, pendapatan kurang, jadi mereka ni akan bergantung pada kad kredit. Kad kredit akan dimaksimumkan. Dan selain daripada itu mungkin akan berlaku gangguan ke atas pembayaran pinjaman yang lain. Mungkin individu atau peminjam ni dia akan membuat pilihan tau. Bermakna mungkin bulan ni bayar rumah tapi tak bayar kereta. Bulan depan bayar kereta tak bayar rumah. So dia akan buat pusingan sebegitu. Dan paling dahsyat sekali mungkin ada setengah tu dia akan menggunakan dia akan mengambil tunai daripada kad kredit untuk membayar hutang kad kredit yang lain. Itu pun boleh menyebabkan masalah hutang yang besar sebab hutang dia akan bertambah. Dan masalah hutang ni bila dibiarkan, seperti mana Puan Ratna dan ahli-ahli panel maklumkan tadi, apabila tindakan undang-undang telah diambil, ianya akan melibatkan kepada masalah yang lagi besar lah. Jadi itu tanda-tanda sebelum dan selepas. Bermakna bila selepas tindakan undang-undang dah berlaku saja, bermakna akan berlakulah era-era yang lain yang menyebabkan tekanan hidup. Jadi macam mana AKPK boleh membantu? Seperti mana Encik Rafiz maklumkan tadi, bantuan sentiasa ada. Kalau ada masalah, pertama pergilah ke bank. Kita pun selalu menasihatkan pelanggan-pelanggan kita, kalau kita ada masalah, bank adalah rakan karib kita, masih lagi kawan kita. Bank adalah kawan kita sebelum dan selepas mendapat pinjaman. Jangan lari daripada bank lepas dapat pinjaman pula. Jadi selain daripada itu, kalau tidak berjaya di bank, boleh pergi ke link, dan kalau sudi, datanglah ke AKPK. AKPK ni sebenarnya pun adalah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia. Lama dah ditubuhkan AKPK ni. Dan matlamat dia lebih kurang sama seperti Bank Negara, seperti dimaklumkan oleh Encik Rafiz tadi. Dia adalah untuk mempromosikan kesejahteraan keuangan di kalangan rakyat Malaysia. Financial wellness lah di kalangan rakyat Malaysia. Jadi ada 3 perkhidmatan yang disediakan oleh AKPK. Dan semua perkhidmatan ini percuma, maklumlah ditubuhkan oleh Bank Negara kan. Jadi perkhidmatan kepada pelanggan AKPK beri percuma. Nombor 1, kita ada pendidikan keuangan. Ini adalah untuk menerapkan pengurusan keuangan berhemat di kalangan rakyat Malaysia. Ini percuma ni. Selain daripada itu, di AKPK kita ada nasihat keuangan. So bila dah belajar tapi masih memerlukan maklumat lanjut dan sebagainya, di AKPK ada nasihat keuangan. Jadi berlainan dengan apa yang orang ramai selalu fikir, mungkin sebelum ni kita berfikir ataupun ada pendapat mengatakan AKPK ni hanyalah untuk orang yang dah ada bermasalah je. So bermakna bila datang ke AKPK dia dah chop dah, orang ni mesti ada masalah. Sebenarnya itu tidak benar, sebab
nasihat keuangan di AKPK ni dibuka nombor satu memang kepada orang yang memang dah bermasalah, dan selain daripada itu kita menggalakkan juga mereka-mereka yang belum bermasalah sebelum membuat apa-apa keputusan keuangan yang besar, datanglah ke AKPK untuk mendapatkan khidmat nasihat supaya kita boleh membuat keputusan yang betul dan terhindar daripada masalah. Okey, itu nasihat keuangan. Jangan bimbang, nasihat keuangan ni adalah confidential. Okey, kalau pelanggan tak bercerita dengan orang lain tak akan tahu. Sebab kita biasa dengar orang akan tanya, saya datang ke AKPK ni majikan saya tahu atau tidak? Kan? Jawapannya tidak, kecuali encik sendiri yang bagi tahu. Okey? Tapi selalunya selain daripada itu ditanyalah isteri dia tahu ke tidak, suami dia akan tahu ke tidak. Kita jawab tidak lah, tapi sebenarnya sepatutnya kalau ada masalah tu patut berbincang dengan orang yang berdekatan dengan kita dulu. Kan? Suami, isteri, ahli, berbincang dengan ahli keluarga lah. So itu adalah nasihat keuangan. Dan selain daripada itu di AKPK kita ada juga produk yang yang paling laris di pasaran, iaitu program pengurusan kredit. Program pengurusan kredit ni memang kita sediakan untuk mereka yang dah ada hutang tapi ada masalah untuk membayar balik hutang. Dia beginilah, selalu di AKPK ni kita melihat pelanggan-pelanggan kita sebenarnya tak ada siapa yang ingin bermasalah, kan? Tapi kalau memang masalah tu datang, maka datanglah ke AKPK ataupun link ataupun bank untuk mendapatkan bantuan. Jadi melalui program ni kita akan membantu pelanggan untuk membuat penyusunan semula hutang. Dan konsep program pengurusan kredit ni kalau saya boleh kongsi ada dua. Nombor satu, apabila kita menguruskan balik pembayaran balik pinjaman pelanggan, kita akan membuat mengikut aliran tunai. Bermakna kita akan memastikan supaya peminjam ini boleh membayar hutang mengikut kemampuan masing-masing. Pada masa yang sama, mempunyai kos sara hidup yang cukup untuk sustain kehidupan, kan. So nombor satu, bayar hutang mengikut kemampuan, dan nombor dua, apabila AKPK membantu, AKPK akan membantu secara holistik. Bermakna kalau ada 10 hutang, 10 lah kita akan bantu supaya masalah tersebut boleh diselesaikan sekaligus. Jadi apa jenis-jenis hutang yang boleh dibantu di dalam program pengurusan kredit ni? Sebenarnya semua hutang yang biasa kita ada lah, yang kita biasa kat sini ada ni. Hutang rumah, hutang kereta, hutang kad kredit, pinjaman peribadi, kan? Semua tu layak untuk dibantu di bawah program ni. Bermakna apabila pelanggan masuk saja ke dalam program ni, nombor satu, paling penting sekali, bayaran balik pinjaman akan dikurangkan. Sebab bayar mengikut kemampuan, kan. Selain daripada itu, kita juga boleh mencadangkan kepada bank untuk mengurangkan sedikit kadar faedah supaya beban pembayaran balik dapat dikurangkan. Jadi Puan Ratna, kebaikan untuk masuk ke dalam program ni, nombor satu, pelanggan boleh kembalikan aliran tunai ke landasan yang betul. Bermakna cukup duit untuk kos sara hidup yang selesa dan cukup untuk membayar hutang. Selain daripada itu, moratorium untuk tindakan undang-undang. Sebaik saja pelanggan masuk ke dalam program ini, tindakan undang-undang semua akan dibekukan buat sementara selagi pelanggan membuat bayaran. Dan selain daripada itu, bayaran hanya perlu dibuat setempat. Jadi, berapa banyak pinjaman yang ada pun selepas itu, bayaran hanya perlu dibuat ke AKPK sahaja. Kan ada 10 pinjaman ke, tapi kebiasaannya setakat ini pelanggan yang datang ke AKPK, mereka mempunyai 4 hutang. Dan untuk pengetahuan semua, hutang yang paling banyak berada di dalam program pengurusan kredit adalah kad kredit. Okay, jadi kalau kita ada kad kredit, berhati-hatilah. Kad kredit itu tidak bersalah, kan, sebab kad kredit pun ada banyak kebaikan. Tapi kalau disalah guna, dia akan mendatangkan masalah. Last sekali, ini pun agak special. AKPK sekarang adalah ahli kepada rangkaian sinergi sosial. Rangkaian sinergi sosial ni
dia menggabungkan semua agensi yang memberi manfaat sosial di Malaysia di bawah satu bumbung. Okey, jadi di dalam rangkaian sosial sinergi ini, kalau saya boleh sebutkan, dia ada AKPK, Pekeso, Giat Mara, MDEC, Tekun, Miasa. Itu contohnya. Jadi apa yang akan berlaku dekat sini? Semua agensi ini memberi peluang manfaat masing-masing. Contohnya ada yang memberi peluang pekerjaan, ada yang memberi modal pusingan, ada yang memberi sokongan mental dan sebagainya. Jadi saya ambil contohlah, katalah pelanggan A ni datang ke AKPK dengan masalah hutang dia. Dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan COVID, masalah hutang, AKPK akan bantulah di bawah program pesan kredit. Jadi bagaimana kalau pelanggan dia memerlukan pekerjaan baru? Di situlah datangnya fungsi sinergi sosial ni, bermakna di sini kita mungkin boleh ajukan pelanggan ni kepada Pekeso untuk pekerjaan baru. Di Pekeso mempunyai satu sistem job matching di situ, jadi kita boleh ajukan kepada Pekeso. Kalaulah pelanggan ni tak berminat lagi untuk bekerja, katalah dia memerlukan reskill, memerlukan kemahiran, kita boleh hubungkan mereka kepada Giat Mara contohnya. Dan kalau mereka perlukan modal pusingan untuk perniagaan, kita juga boleh ajukan kepada Tekun contohnya. Ada beberapa lagi agensi di bawah sinergi sosial ni, bermakna pelanggan tidak perlu pergi ke semua tempat untuk mendapatkan manfaat. Mereka cuma perlu pergi ke satu tempat sahaja dan mereka akan dihubungkan kepada mana-mana agensi yang mereka perlukan. Jadi di sini sebenarnya AKPK cuba membantu secara total untuk memberikan solusi yang lebih menyeluruh kepada pelanggan. Puan Ratna. Baik, baik Cik Mansur, terima kasih banyak. Saya rasa begitu jelas penerangan yang diberikan oleh Cik Mansur berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diambil, peranan AKPK, dan menarik perhatian saya adalah rangkaian sinergi sosial. AKPK has gone beyond the mandate of pengurusan kredit, malahan juga akan membantu pelanggan, hubungkan pelanggan ni macam bridge lah hubungkan pelanggan dengan agensi-agensi lain tentang apa yang mereka perlukan. Sesuatu yang sangat bagus kepada pelanggan yang menghadapi masalah kewangan untuk mendapatkan perkhidmatan dan nasihat ini daripada AKPK. Jadi tadi saya recap sedikit, Cik Mansur ada cakap tentang bagaimana kita nak mengenali tanda-tanda yang kita bakal atau sedang menghadapi masalah kewangan. Saya tadi pun Cik Rafiz ada sebut mendapat notis daripada majikan tu dah satu tanda dah. Sama ada kehilangan pekerjaan atau turun pengurangan pendapatan, dan juga jika mengalami sakit, itu juga satu tanda yang kita bakal menghadapi situasi yang mungkin lebih terkesan di masa hadapan bila kita tak mampu lagi untuk bekerja. Kita hanya bergantung kepada satu single income dari pasangan kita, dan masalah-masalah yang lain akan datang. Jadi juga telah diberitahu oleh Cik Mansur, kad kredit, penggunaan kad kredit yang tinggi juga merupakan satu contoh tanda-tanda awal kerana aliran tunai semakin sempit. Jadi kita swipe sajalah apa yang boleh kita swipe. Saya rasa tidak suka untuk mengenali tanda-tanda awal ni kerana ianya dalam kawalan kita lah, sebab kita boleh nampak. Kita sendiri tahu berapa banyak lagi tinggal dalam simpanan, berapa banyak perbelanjaan sebulan. Jadi perkara-perkara ni boleh membantu kita untuk menyedari situasi diri kita dalam financial position dan lekas-lekas mendapatkan bantuan dan boleh hubungi bank yang terutamanya, hubungi AKPK, hubungi Cik Rafiz and team di link dan sangat bagus, dan saya berharap agar penonton yang bersama kita hari ini mengambil peluang ni untuk do financial check, tengok balik akaun kita, hutang-hutang kita, sebab kita kena tangani masalah kewangan ni dan kita tahu bahawa bantuan sentiasa tersedia untuk kita oleh institusi-institusi dan agensi-agensi yang berkaitan. Jadi saya terus ke soalan saya yang terakhir untuk webinar kita pada hari ini, tangani masalah kewangan, bantuan sentiasa tersedia. Soalan saya untuk Cik Nur Zuriman sebagai alumni kepada
program pengurusan kredit AKPK. Bagaimanakah, apakah yang telah menyebabkan Cik Nur Zuriman sedar yang Cik Nur Zuriman ni memerlukan bantuan, dan terutamanya yang paling saya rasa berharga adalah nasihat ya daripada Cik Nur Zuriman sendiri yang pernah menghadapi masalah dan telah pun keluar graduate daripada masalah tersebut, dan alhamdulillah sekarang dah kembali kepada biasa ya keadaan ni, insya-Allah boleh dikongsikan dalam pengurusan keuangan kepada para penonton kita. Silakan Cik Nur Zuriman. Ya, terima kasih Puan Ratna. Jadi izinkan saya berkongsi sedikit. Jadi yalah, pasal perkongsian ni lebih saya bercerita lah ya. Jadi lebih kurang tahun 2004-2005 masa tu, kalau mungkin para pendengar kalau di kalangan yang muda-mudi sekarang ni mungkin masih sekolah lagi, tapi bagi mereka yang dah mula bekerja masa tu, kalau contohnya lah pergi ke mana-mana shopping kompleks, jalan-jalan di mana-mana, contohnya Siar, Kaki Lima ke apa, ketika tu saya bukan kata sekarang, saya katakan ketika tu begitu banyak sekali promotor yang mempromotkan kad kredit, begitu mudah. Jadi, dan dia bukan sekadar promote saja, dia promote siap bagi hadiah. Dia ada bagi hadiah instant, ada bagi hadiah kalau approve dapat hadiah yang lebih menarik, sekian-sekian begitu. Jadi dan ini telah membuatkan ialah sebagai orang kata gula-gula ini kan, kita pun tertarik, jadi kita pun apply lah. Ni masalahnya bila kita apply satu, tiba-tiba kita buka mail sekali dapat 3 keping. Contoh kita apply daripada satu bank A, sekali dia bagi ada Visa, ada Master, sekali ada satu lagi. Banyak ya. Okey, jadi mula-mula kita pun simpan, kita pakai satu je. Tapi lepas tu kita pun, itu satu bank, lepas tu kita selalu pula jalan apa semua, kita pun bank ni bagi, bank ni bagi. Jadi masa tu saya rasa tak ada had lah. Jadi banyaklah bank yang mengeluarkan kad kredit yang mana individu seperti saya ni boleh orang kata apply je, lepas tu senang dapat. Masa tu senang dapat. Jadi yalah, dah senang dapat, pakailah pula kad tu kan. Jadi satu ketika saya mendapati diri saya, aliran tunai saya agak bermasalah. Maksudnya saya mendapati pendapatan yang saya dapat dengan tuntutan komitmen untuk membayar kad kredit ini, tuntutannya sangat besar. Kita dah tak boleh nak tutup lubang sana lah. Mana tutup sini, tutup sini, sini terbuka, tutup sana terbuka. Tapi yalah, kita di pejabat, jadi kita pun berborak lah dengan kawan. Jadi kebetulan orang yang duduk sebelah saya tu, dia pun adalah peserta. Masa tu dia peserta, dia lebih awal daripada saya. Dia pun maklum saya. Apa kata kau pertimbangkan AKPK? Jadi saya pun bagi tahu kat dia lah, kat AKPK ni kalau masuk macam nama ni kena blacklist ke kata. Masalah ni kata dia. Dia kata tak, dia kata kau jangan risau, dia kata. Kau pergi dulu, kau dengar, dia kata. Bukannya dia nak menyusahkan kau, dia kata. Kau dengar dulu, dia kata. Saya pun, masa tu saya bincang dengan isteri saya. Jadi maka kami pun setuju, saya pun pergilah. Saya pergi ke AKPK masa tu di bangunan Maju Junction. Jadi setelah saya rasa 2 sesi penerangan, pada sesi ketiga tu pihak AKPK tanya saya lah, pendapatan saya sekian-sekian, berapa you mampu bayar. Jadi AKPK akan tolong bayar, saya bayar pada AKPK, AKPK akan bayar pada semua pihak bank tersebut. Dan tidak ada sebarang cas dikenakan pada saya. Saya pun lepas tu masuklah dalam, masa tu dipanggil Debt Management Program, DMP bawah AKPK. Alhamdulillah, saya pun masa tu masuk tahun 2000, awal 2010 tak salah saya. Dan memang kalau
mungkin ada yang masih ingat lagi iklan-iklan AKPK tu. Kalau you dah masuk AKPK punya program, AKPK masa tu dia buat iklan, orang tu punya tenang di tepi tasik, peace of mind, kan. Begitulah saya rasa tenangnya setelah masuk dalam program AKPK. Kenapa saya cakap tenang? Kerana begitu banyak bank-bank yang kita berhutang ni, pasal kita dah bayar dan komit bayar dengan AKPK, maka tiada lagi gangguan nombor telefon. Telefon yang berbagai-bagai, kejap-kejap telefon. Tuan bila nak bayar? Tuan bila nak bayar? Tuan bila nak bayar? Kemudian surat, macam-macam color dia. Pink, merah, merah jambu. Kan? Semua minta duit, minta duit. Ini semua tu stop. Semua tu stop. Tapi kita komit, kita bayar dan Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dengan kata saya pun semakin saya pendapatan bertambah apa semua, ada bonus sikit sebanyak. Jadi dapatlah saya tutup yang mana yang hutang yang bank yang rendah tu. Dan akhirnya Alhamdulillah saya rasa 2014 saya pun berjaya tutup habis, graduate lah daripada AKPK ni. Dan saya amat bersyukur. Allahu Akbar. Saya amat bersyukur. Kerana melalui bantuan yang disalurkan ni maknanya kita memang terurus. Dan saya pun agak bersyukur bila saya mendapat tahu sekarang ni rupanya Bank Negara pun dah hadkan berapa banyak kredit kad aja yang satu individu ni boleh. Jadi itu pun satu benda yang sangat bagus bagi saya untuk mengawal. Bab kata Cik Mansur tadi, kredit kad ni tak salah. Yang salah spending habit lah. Kita punya pada diri kita sendiri kan, kalau kita belanja tak bayar, tu salah kita sendiri. Tapi kad kredit tu tak bersalah. Bank pun adalah sebenarnya partner, dia membantu kita kan. Jadi bagi saya AKPK, pengalaman saya memang sangat membantu saya. Dan Alhamdulillah hari ini pun saya rasa masa bermulaan dengan COVID-19 ni punya masalah tahun 2020 pun, ialah awal-awal lagi mula kerajaan dah bagi blanket moratorium kan 6 bulan. Kemudian tahun ni pun saya rasa kerajaan bagi pilihan lagi siapa yang nak sertai. Jadi Alhamdulillah. Jadi bantuan oleh pihak bank, oleh pihak AKPK, even Bank Negara sentiasa ada dan itu amat membantu. Jadi saya sarankan kepada para pendengar, para sahabat di luar sana, jika anda semua terkesan, jangan khawatir, jangan buat tindakan melulu lah. Paling penting jangan buat tindakan drastik, jangan melulu yang kurang bijak. Bagi saya, berjumpalah dengan pihak AKPK, pihak bank anda untuk mendapatkan bantuan terlebih dahulu. Itulah saranan saya dan insya-Allah kita kerjasama ini kerjasama maknanya di pihak kita sebagai peminjam dan juga di pihak bank dan juga AKPK, kita boleh sama-sama selesaikan kemelut yang kita hadapi ini. Itulah nasihat saya buat Akmal. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Zuriman, sangat berharga, sangat ikhlas perkongsian tu. Jadi sebenarnya tidak sukar untuk kita mendapatkan bantuan. Bantuan tu memang ada, hanya terpulang pada kita sendiri untuk pergi mendapatkannya. Dan saya juga yakin AKPK, Bank Negara, institusi perbankan akan menyediakan bantuan. Sebab itulah kita kata bantuan sentiasa tersedia untuk mereka yang memerlukan. Jadi untuk pengetahuan semua, webinar ini tangani masalah keuangan, bantuan sentiasa tersedia adalah dijalankan bersempena dengan Bulan Literasi Keuangan oleh Financial Education Network yang bertujuan untuk memberi panduan dan pendidikan keuangan bagi membantu individu menguruskan keuangan dengan baik, terutamanya dalam masa yang sukar. Jadi perkongsian kita daripada awal tadi sebenarnya telah merangkumi semua soalan-soalan, menjawab persoalan-persoalan kita, dan saya amat berharap agar para penonton, pendengar dapat informasi yang baik ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menguruskan keuangan kita supaya kita dapat mengawal keadaan dan tidak terjerumus ataupun terjebak di dalam masalah yang lebih besar. Ya, jadi saya rumuskan bahawa segalanya perlu ada kesedaran dan kita kena buat financial check diri, kita dapatkan bantuan, banyak saluran-saluran yang ada dan juga kita
mempunyai niat untuk menghadapi masalah ini, faham komitmen agar kita dapat keluar daripada apa-apa juga permasalahan, terutama masalah keuangan. Jadi saya akan menutup webinar ini, dan sebelum itu jangan lupa sertai kuis selepas ini dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah yang menarik. Dan dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Nur Rafiz Nazri, Pengarah Jabatan Link dan Pejabat Bank Negara Malaysia. Terima kasih Cik Rafiz, insya-Allah berjumpa lagi. Cik Mansur Kesot, Ketua Jabatan Pengurusan Cawangan dan Khidmat Pelanggan AKPK. Terima kasih Cik Mansur. Satu perkongsian yang amat baik, dan terutama sekali kepada Encik Nur Zuriman bin Zulkafli, Alumni Program Pengurusan Kredit AKPK. Cik Nur Zuriman, kami doakan semuanya baik-baik saja dan terima kasih di atas perkongsian. Terima kasih semua, semoga berjumpa lagi. Tangani masalah kewangan, bantuan sentiasa tersedia.